Kembali semula menonton Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Ahmad Nesfu ya. Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya Cikgu, apakah keunikan untuk seni mempertahankan diri ni ataupun keunikan silat kalau kita bandingkan dengan seni mempertahankan diri yang lain? Silat ini konsepnya sama untuk mempertahankan diri. Betul. Sama macam karate, taekwondo, judo, kapera. Matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk memastikan murid-murid silat ini berada dalam landasan hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia. Matlamat antaranya adalah untuk mengukuhkan dan mempertahankan warisan bangsa. Yang kedua, untuk membina keyakinan jati diri, bersifat sabar, mempunyai nilai yang positif dan juga akhirnya memberi keberanian kepada murid-murid sekolah untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Ya. Sebab kalau kita tengok cara silat diajar di sekolah ataupun mana-mana seni mempertahankan diri, kita boleh tengok apa yang diajar ni bukannya untuk cari pasal dengan orang kat luar untuk gaduh. Ini adalah untuk mempertahankan diri. Selain daripada itu, kita juga akan belajar berkenaan dengan disiplin, dengan adat. Maknanya pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang belajar silat ni juga apa yang dibelajar dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Tak kira lah di sekolah ataupun di rumah ataupun dengan kawan-kawan. Sebab inilah nilai-nilai yang diajar di silat. Betul ke you? Ya, betul Sean. Kalau kita lihat, silat ini, dalam silat itu ada kepelbagaian. Bukan hanya bela diri untuk berperang. Kalau berperang ini pada zaman dahulu kala digunakan untuk mempertahankan sesebuah negara. Kemudian beralih kepada perjuangan untuk memerdekakan tanah air. Seterusnya, pada hari ini menjadi pemangkin kepada membina jati diri murid-murid di sekolah. Pelbagai kaum. Jangan ingat silat hanya untuk bangsa Melayu saja, tetapi ada untuk bangsa Malaysia. Ya, betul. Dan seperti yang disebutkan oleh Cikgu tadi, memang ialah terbuka kepada bangsa Malaysia ya, bukan sahaja kepada satu bangsa sahaja. Ya, betul. Dan Cikgu, saya sebenarnya nak tanya ya, di sekolah ni bagaimana silat menjadi unit pakaian seragam di sekolah Macam mana itu dijalankan? Baik, untuk di peringkat sekolah, hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia sangat jelas melalui surat perkeliling ikhtisas seperti surat perkeliling ikhtisas 13/2000 yang dibaca bersama surat perkeliling ikhtisas 2/1997 yang mana dibaca bersama, mengesahkan bahawa diiktirafnya seni silat ini sebagai badan unit beruniform di sekolah. Dan untuk penubuhan ini, garis panduan juga diberikan kepada pihak sekolah. Di mana mengikut perkeliling ikhtisas 4/1992 yang mana setiap pertubuhan silat perlulah berdaftar dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Yang mana yang ditubuhkan oleh Kementerian Belia dan Sukan adalah Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Boleh berdaftar dengan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Kemudian boleh berdaftar dengan Majlis Silat Negeri, Majlis Silat Daerah dan juga peguam silat itu sendiri mesti boleh berdaftar dengan pendaftar pertubuhan. Dan seterusnya ada istiadat peguam yang jelas yang tidak menyalahi agama Islam dan juga tidak menyalahi undang-undang kerajaan Malaysia. Seterusnya perlu mempunyai kurikulum silibus yang jelas. Itu perlu ada supaya lebih sistematik pembelajaran itu disampaikan kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya adalah perlu dibangunkan atlet-atlet ini di sekolah ataupun aktiviti kepelbagaian aktiviti kepada murid-murid sekolah untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang diiktiraf oleh KPM dan juga Pusaka Malaysia. Dan sudah pastinya jurulatih itu perlu mendapat pengiktirafan daripada peguam tersebut dan perlu membangunkan diri mereka sekiranya ingin menyertai sukan silat. Okeylah. Dan sebab itulah kita boleh belajar silat di sekolah dan juga bukan saja belajar silat tetapi juga untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM.